Ras. Okey, dan kita mute dulu rakan-rakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT sekali lagi yang dapat menemukan kita untuk sekali lagi bersama pagi ini dalam kita belajar cara yang saya mengajar ni ialah cara walaupun dalam pembelajaran tu saya akan juga ada buat hujahan ataupun syarahan. Tapi yang pentingnya ialah saya nak mengajar skill cara supaya tuan-tuan kalau nanti sendiri pun boleh buatnya. Sebab pembelajaran ni kita tak mahu kita sentiasa seterusnya bergantung pada tok guru ataupun ustaz Bila tak ada ustaz kita jam, tak tahu nak buat apa. So sekarang ni kita nak tunjukkan metod dia, cara macam mana kita boleh menguasai ilmu-ilmu Al-Quran tu dengan secara digital. Dengan teknologi yang kita ada sekarang ni sebenarnya kita boleh guna pakai untuk menemba ilmu Al-Quran tu dengan panduannya, pada mulanya dengan panduan kepakaran yang ada dan dengan latihan-latihan tuan-tuan akan akhirnya boleh memahami Al-Quran itu walaupun sendiri sebab bila ada ilmu dan kepandaian, ilmu dan kemahiran, knowledge and skill tu kita boleh buat. Kalau kita tidak ditunjukkan cara-cara, nanti kita akan sentiasa bergantung kepada orang lain. Itu tujuan kita mengadakan program-program ini. So kita masih lagi dalam berkongsi untuk mengenal kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang dibentuk daripada 3 huruf akar, qaf, waw, lam. So di dalam Al-Quran qaf, waw, lam menjadi kata dasar qala. So daripada qala tu dia membentuk berbagai-bagai kata terbitan. So kata terbitan itulah asas kepada kalimah yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang kata terbitan tu mengambil bentuk fi'il madhi, kadang-kadang kata terbitan tu mengambil bentuk fi'il mudhari', kadang-kadang dia mengambil bentuk isim masdar, kadang-kadang dia mengambil bentuk isim fa'il, dan berbagai-bagai jenis isim, dan berbagai-bagai jenis fi'lun. Itulah dinamakan kata terbitan. Kemudian kata terbitan tu diubah suai untuk menyesuaikan penggunaannya di dalam ayat itu. Kadang-kadang dijamakkan, kadang-kadang dijazamkan, kadang-kadang dimansubkan, kadang-kadang ditambah lagi beberapa tambahan-tambahan kepada kata terbitan tu, dan kadang-kadang ditambahkan beberapa kalimah pula. Itu yang saya selalu sebutkan, yang bahasa Al-Quran ni dia very versatile. Versatile, hebat. Dengan dengan seninya, dengan skopnya, dengan darajatnya. So kalau kita boleh mengenal daripada kalimah-kalimah yang kita pelajari ini, alhamdulillah kita boleh lama-lama dapat menghargai dan kita akan dapati pembacaan Al-Quran kita akan lebih menarik dan lebih bermakna di masa akan datang. Saya kongsikan skrin seperti biasa. Dan saya terus kepada
kalimah yang kita bincangkan semalam iaitu, okey, alihkan dulu yang ini bawa ke bawah, iaitu kalimah aqul, ya. Okey, ada permintaan daripada rakan-rakan kita untuk mengulang balik penerangan kepada kalimah semalam, iaitu kalimah aqul, ya. Aqul. Kalau qala tu kita dah familiar, ya. Mungkin kita jumpa dalam Al-Quran banyak qala dengan qalu tu kita familiar lah, ya. Qala, qalu. Tetapi semalam dia aqul, ya, aqul. Dia apa lagi? Dia lain daripada yang lain, sebab tu saya mengambil masa semalam untuk menerangkannya apakah aqul ni dan apakah buktinya, jenis-jenis yang diterangkan kepada kalimah aqul dan cara-cara kita mengenalkannya di dalam kalimah itu sendiri dan juga di dalam ayat itu, ya. Dan kalimah ni adalah ayat mana? Kita lihat di kiri, dia adalah surah Al-Baqarah ayat 33, ya. Dan ayatnya adalah di sinilah, ya. Kalau kita tekan di sini, dia akan bawa corpus.com ni, dia akan bawa kepada inilah kalimah aqul tu di dalam ayat yang panjang, ya. Dia bermula daripada sini ayat tu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdu wa ma kuntum taktumun. Itu ayat yang panjang, ya. So kalimah aqul ni ialah yang di sinilah. So mana bila kita memahami itu, dan kita kena memahami dalam konteks, ya, konteks ayat ini, ya, yang mana Allah menyuruh Adam, ya, Adam, dan qala ni ialah Allah lah yang berfirman, ya. Qala tu Allah berfirman apa? Ya Adam. Itu, ya. Ya Adamu anbi'hum tu maknanya wahai Adam. Wahai Adam, anbi'hum adalah apa dia? Fi'il amal wazan yang keempat, ya. Jadi Allah kata wahai Adam, okey, beritahulah mereka, ya. Siapakah mereka ni? Mereka ni pada dalam konteks cerita ni adalah malaikat-malaikat, ya, yang bertanya kepada Allah dalam ayat 30 sebelum ni. Allah mengatakan kepada malaikat yang Allah nak menjadikan khalifah di muka bumi, ya. So bila Allah menciptakan Adam, lepas tu Allah buktikan kepada malaikat, ya, kenapa, ya, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Kerana Allah mengetahui dan Allah merancang yang manusia itu akan lebih bijak, ya, dan berakal berbanding dengan malaikat, ya. Jadi home sini adalah malaikat, ya, malaikat-malaikat yang mana Allah suruh, ya wahai Adam, beritahulah mereka-mereka semua ni, malaikat ni, bi asma'i, nama-nama segala yang yang Allah telah ajarkan kepada Adam, ya, supaya malaikat itu menyedari, ya, yang itulah, ya, salah satu sebab kenapa Allah menciptakan manusia di muka bumi itu. Itulah konteksnya dalam, dan seterusnya kalau kita memahami kalimah ni, kita boleh menterjemahkannya, ya, sampailah ke akhir ini, ya. Itulah konteksnya. Jadi apabila Adam telah menceritakan, menyebut segala nama-nama, ya, benda-benda, perkara-perkara yang Allah telah ajarkan kepada mereka itu, jadi Allah balik semula kepada malaikat tu. Allah berfirman, tidakkah aku, alam tu dalam bentuk soalan, tidakkah aku telah katakan kepada kamu, ini sesungguhnya aku lebih mengetahui, ya. Sebab itulah Allah mencipta, ada tujuan. Mungkin malaikat tu kurang faham, ya.
Dan Allah kata wa'alamu ma, maknanya Allah lebih mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wa'alamu, dan aku lebih mengetahui ma tubdu, apa yang kamu nyatakan, wa ni atifah, dan apa yang kamu semua sembunyikan. Ya, Allah tu Maha mengetahui. Jadi itulah akul dalam konteks ini, ya. So kita balik kepada kalimah tadi. Kalau tengok di sini tadi, kita sudah boleh ada clue dia di sini, iaitu dia apa? Fi'il mudhari' yang majzum. Sebab tu bila dalam penerangan saya semalam, kita kata dia fi'il mudhari' yang majzum, ya. Okey. Macam mana kita boleh mengenal dia fi'il mudhari' yang majzum? Tengok dalam ayat, ya. Okey. Sekarang ni mudhari'nya adalah kerana dia bermula dengan hamzah qata', ya. So hamzah qata' adalah salah satu daripada pelaku kepada fi'il mudhari', ya. Mungkin saya gunakan gunakan keyboard ni untuk mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tanda-tanda ta, non, dal, alif. Ya, tanda-tanda fi'il mudhari', ataupun tanda-tanda fa'il, ya. Fa'il kepada fa'dal. Fi'il mudhari', mim, dad, alif, ra, ain. Okey. Okey, apa ke tanda, ya? Dia berlaku salah satu daripada huruf, pertamanya huruf hamzah qata'. Kalau ada terdapat hamzah qata', dia adalah salah satu daripada pelaku dia, iaitu fa'il, ya. Kalau ada hamzah qata', maknanya pelaku tu ialah aku. So dalam konteks yang ini, hamzah qata' ni, yang ni kalau dia fi'il mudhari', ya, dia lah ada bermakna akulah. Akulah yang melakukan sesuatu tu, ya. Dalam konteks apa yang dia lakukan, qul tu berkata, jadi aku berkata. So ini adalah salah satu daripada 4. Dia ada 4 saja, ya, tak banyak. Okey, kita ambil yang kedua. Okey, mungkin bawah lah boleh nampak, ya. Yang kedua ialah nun. Ya, nun. Nun, kalau ada nun bermula dengan nun, bermakna siapakah fa'il ni? Ialah kami. Kaf, alif, mim, ya. So maknanya kami. Sebagai contoh, katalah kalimah ni bukannya akul tapi nakul. Nakul, ya. So maknanya kami berkata. Itulah, ya, fi'il mudhari', tanda fi'il mudhari', ya. Okey. Dan yang ketiga, kalau dia mula dengan ta. Ta. Sekarang ta bukannya aku, bukannya kami, tapi ta ialah kamu. Maknanya kamulah. Ya. Okey, mungkin saya ambil tulis kat sini lah, senang supaya kita tak payah pergi balik ke korpus tu. Contoh yang kita nak buat inilah daripada perkataan asal, ya. Asalnya ialah, default dia ialah yaqul. Ya balik atas, qaf balik depan dengan lam yang sukun. Tu. Sekarang ni sini ya. Yaqul, dia, ya, dia berkata, ya. So ya tu default sebenarnya, ya, dan ya tu kita kalau elok kita letak dia nombor 1 lah, ya. Tapi apa tujuan saya letakkan ya ni terakhir ialah supaya kita
senang mengingat. Ya, yakul kita ambil ya. Ya ialah dia. Ya, dia. Dia lelaki. Dia lelaki, ya. So apa tujuan kita susun macam ni ialah supaya senang kita kita senang menyebutnya. Hamzah non taya, ya. Jadi apa? Anti. Itu cara nak mengingatkan. Apakah 4 huruf tanda kepada pelaku fi'il mudhari'? Kita kata dia apalah? Anti. Hamzah qata', non taya. So bila kita lihat salah satu daripada ni di dalam kalimah itu bermakna bentuk dia adalah fi'il mudhari', ya. So kalau aku, dia akan jadi apa? Aku berkata, so dia akan jadi, kita ambil sini, kopikan dia. So tukarkan ya ni kepada hamzah qata'. So hamzah qata' baris atas. Itulah aku. Aku yang berkata. Aku yang berkata, kalimahnya akan jadi apa? Aqul. Okay. Kalau kami berkata, jadi kalimahnya akan menjadi ya ni kita tukarkan kepada nun. Itulah kami berkata. Ya, kami berkata. Okey. Lepas tu kalau kamu berkata, samalah tukarkan ya ni kepada ta. Tukarkan kepada ta. Okey. Dan dia ni yang atas tadilah yaqul, ya. Yang ni kalimahnya akan menjadi yaqul. Tu dia. Aku berkata dalam bentuk jazam majzum sebab lam tu mati. Ya, kenapa ada lam mati? Sebab ada kalimah lam sebelumnya. Sebab tu dia majzum, ya. Okey. Naqul, nun adalah kami. Jadi maknanya kami berkata. Taqul, ta adalah kamu, ya. Huruf ketiga dalam anti ni. Jadi kamu berkata, ya. Yaqul, ya adalah dia, dia lelaki, ya, iaitu taqul, ya. Okey, so tapi default fi'il mudhari' dia bermula dengan ya. Default always bermula dengan ya. So kalau dalam pembentukan kalimah, ya, kita mulakan dengan ya, lepas tu kita tukarlah kepada apa-apa bentuk yang digunakan di dalam ayat itu, ya. So sebagai contoh dalam ayat tu dia menggunakan hamzah qata' untuk aku, jadi ya tu tukarkan kepada hamzah qata', ya, untuk membentuk kata kalimah, ya, yang ni. Okey tu. Dan keduanya, macam mana kita nak mengenal di dalam ayat itu sendiri, ya. Dalam ayat itu sendiri, kerana kalau kita tengok pada senarai itu yang ini 233, okey, ini bukannya penulisan yang sebenarnya di dalam Al-Quran, ya. Tuan-tuan tengok di sini, ya. Bukannya sebenar penulisan dan ejaan yang sebenar di dalam Al-Quran. Sebab ini penulisan ni adalah dipanggilkan resam imla' ni, cara lama, ya, penulisan Al-Quran itu. Sekarang dalam resam Osmani ada perbezaan, ya. Apakah perbezaannya? Ialah dalam resam Osmani sekarang lam yang sukun tu tidak ditandakan sukunnya, ya. Dan lam di dalam lakum ditandakan tasydid. Itu penulisan resam
Osmani, ya. Kalau kita nak tengok penulisan yang sebenarnya, tekan di sini tadilah, ya, tekan di sini. Inilah, ini mengikut Rustam Osmani, ya. So apa yang berlaku? Lam yang sukun, besarkan. Lam yang ini sebenarnya lam yang sukun, ya, tetapi apabila dia bertemu dengan lam yang berbaris fathah, ya, maka apa yang berlaku dalam ilmu tajwid sudah bertemu dua lam, ya, sudah bertemu dua lam, lam sukun bertemu dengan lam yang berbaris, so dia melibatkan hukum idgham, ya. Dan idgham ni kita panggil apa? Idgham mutamasilain, ya. Mutamasilain. So apabila berlaku mutamasilain, lam yang pertama ni dimasukkan ke dalam lam yang kedua, dan lam yang kedua tu perlu ditandakan tasydid. Ya, so pada asalnya lam ini lam sukun, bertanda sukun. Sini lam tidak ada tasydid. Lam sukun berjumpa dengan lam yang fathah. Ya. So apabila berjumpa dengan lam fathah, jadi lam ni kena dimasukkan, sudah membabitkan hukum idgham mutamasilain. Mutamasilain ni apa makna dia? Dua huruf yang sama, ya, pertemuan huruf yang sama, tu namanya mutamasilain. Nah, dan syarat dia apa? Huruf yang pertama tu sukun, huruf kedua baris. So lam ni adalah dimasukkan ke dalam lam yang kedua. Jadi dalam lam kedua ni terdapat dua lam. Ya, lam mana? Lam yang ni dengan lam yang ni, so ditandakan dengan tasydid. Itulah dalam penulisan, ya. So kita tidak akan nampak tanda sukun di sini sebab berlakunya idgham mutamasilain, ya. Tetapi bila kita lihat ni, kita tahu yang ini adalah lam yang sukun. So bila lam sukun, bermakna kalimah ni i'rabnya majzum, ya. Lam ditandakan sukun tu bermakna kalimah ni adalah majzum, ya. So kalau dia fi'il mudhari', bermakna dia fi'il mudhari' yang majzum. Kenapa dia fi'il mudhari' yang majzum? Kerana terdapat kalimah lam. Lam ni adalah harfun jazam. Harfun jazmun, ya. Dia menjazamkan, memajzumkan ataupun menjazamkan kalimah fi'il mudhari' selepasnya. Okey. Okey, ya, so lam ni lah yang menyebabkan lam di sini menjadi sukun ataupun sakinah. Lepas tu lam ni bukan setakat lam sahaja. Lam ni juga sekarang ni digabungkan dengan hamzah qata' yang ini. Hamzah qata' yang ni tidak ada kena-mengena dengan hamzah qata' yang ini, walaupun, ya, harfun yang sama, hamzah qata' berbaris atas, yang berkaki alif dan baris atas, tetapi hamzah qata' ini bukannya hamzah qata' yang ini. Yang ini tadi ialah apa? Fa'il, pelaku kepada kalimah fi'il mudhari' ini, ya. Tetapi sini hamzah ni adalah hamzah yang completely hamzah lain, iaitu hamzah kita panggil hamzah istifham, hamzah soalan. Ini hamzah soalan, ini hamzah fa'il kepada fi'il mudhari'. Sini bermakna aku, sini bermakna tidakkah. Bila dia gabungkan sekali dengan lam ni bermakna tidak, jadi dia akan sudah mengubah tidak tadi kepada soalan. Tidakkah aku katakan? Ya, tidakkah aku katakan? Itulah cara kita mengenalnya di dalam di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, ya. Kemudian kita lihat ada lagi hamzah qata' yang ini sebagai contoh.
Sini hamzah qata' ni sama dengan hamzah qata' yang ini sebab yang ni pun bentuk fi'il mudhari'. Ya, dan mana kita melihat dia fi'il mudhari'nya ialah mim ni yang berbaris hadapan tu, itu menunjukkan dia fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, yang marfu' daripada kalimah ain lam mim. Ain lam mim alima bermakna tahu. Jadi lamu bermakna aku mengetahui, ya, aku mengetahui, ya. Dan dia juga boleh mengambil bentuk af'alu. Af'alu sebenarnya dia mengambil bentuk isim pula, iaitu isim tafdil. Ya, isim tafdil membawa erti, ya, aku lebih tahu, ya. Okey, dalam konteks ni sorry maaf, ya, kalau dia isim tafdil dia membawa erti dia lebih mengetahui, ya. Tapi dalam konteks ni dia sebab ada ini ni sesungguhnya aku, jadi akulah. So ini adalah fi'il mudhari'. Ya. Kita lihat sini hamzah qata' juga, ya, tetapi hamzah qata' ni sekarang ni tidak sama dengan hamzah qata' ni, tidak sama dengan qata' ni, dan tidak sama dengan qata' ni. Sekarang ni, ya, ialah dalam bentuk apa? Fi'il madhi pula. Ini fi'il madhi wazan keempat pula. Ya. So banyak cara kita nak mengenai. Ini yang dipanggilkan versatile tadi. Ya. Kalau bila kita memahami ayat Quran tu, dia sangat-sangat versatile, ya, sangat-sangat cantik untuk kita memahaminya. Ya. Jadi itulah imbasan balik macam mana kita mengenal akul, ya. Mengenal akul tu daripada sini kita sudah mengetahui dia adalah fi'il mudhari' yang majzum, ya. Digital Quran ni pun dah bantu kita pun, ya. Di sini, ya, fi'il mudhari' yang majzum. Cuma sekarang ni saya nak ulang balik macam manakah kita membuktikan yang dia ni adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan cara kita melakukan pembentukan kalimah tu. Daripada 3 huruf akar tu, kita bentukkan dia. Kalau betul dia fi'il mudhari', jadi dia akan menggunakan acuan fi'il mudhari', ya, yang mana semalam saya tunjukkan apa? Dia mengambil acuan mana? Yang ini, ya. Mengambil acuan wazan 1 yaf'ulu. Okey, sekarang ni saya tunjuk kembali untuk ulangan, tuan-tuan akan lebih jelas, ya. Okey, so kita gunakan so saya ambil leksilogoh yang baru. Okey, dia jadi akul adalah daripada qaf, waw, lam. 3 huruf akal dia ialah qaf, waw, lam. Ya. So dia qaf, waw, lam menjadi kata dasar qala, ya. Qaf baris atas diikuti oleh alif mad dengan lam baris atas. Ini adalah kata dasar dia yang bermakna berkata, ya. Qaf wa lam hanya huruf akal, dia tidak ada makna, ya. So sini baru ada makna. Qala maknanya belum lagi fi'il madhi, ya. Dia baru kata dasar saja, ya. So kita kena faham, ya. Kata dasar bukannya fi'il madhi. Kata dasar adalah perkataan yang paling asas sebelum dia membentuk fi'il madhi, sebelum dia membentuk fi'il mudhari', sebelum dia membentuk kata-kata isim, ya, berbagai kata isim tu, dia adalah dipanggil kata dasar, ya. Kalau bahasa Inggeris, kalau tuan-tuan baca buku bahasa Inggeris yang menerangkan konsep ni, biasanya kita akan tengok bahasa Inggeris dinyatakan makna tu sebagai apa? To say. Tu dia. To say maknanya untuk berkata. Dia tak kata said. Kalau said tu itu fi'il madhi. Ya, jadi dia verb dia.
Dia memang Atau verb, yes. Dia mesti dalam bentuk verb. Dia apa, to say, ya. Makna to do something lah. Jadi kalau qala dia kata to say, itu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya kita letakkan apa, berkata saja. Ya, berkata. Kaf, alif, ta. Itu saja mana. Dia bermakna dia bukannya fi'il madhi. Dia tidak ada fa'il lagi, ya. Ta'il. Tidak tahu siapa lagi yang berkata, bila dia berkata tidak ada lagi. So dia tidak ada fa'il dan tidak ada masa. Itu dinamakan kata dasar. Dia sambung je 3 huruf ni, kemudian dibariskan dan diberikan makna yang paling asas. Kalau fi'il madhi, qala, dia ejaan dia sama dengan fi'il madhi wazan 1, ya. Kalau fi'il madhi, bila dia membentuk fi'il, dia bermakna apa? Dia telah berkata. Itu fi'il madhi. Tapi muskil. Kalau ada muskil dalam Quran kita jumpa qaf, alif, qa. Dalam ayat dalam Quran dia sudah menjadi apa, ya? Menjadi kalimah, bermakna itu sudah jadi kata terbitan dah. Oh, kata betul. Yes. Dalam Quran kalau jumpa qala tu dia sudah jadi madhi dah tu. So Oh, ini yang kata dasar ni dalam proses, ya, bukan dalam Quran. Ini memproses cara dia, metod dia. Nak mendapatkan kalimah tu dia kena lalu proses ni lah, nak mengenal macam mana dia kalimah tu dibentuk melalui 3 huruf akal kepada kata dasar, kemudian barulah dijadikan madhi dalam Al-Quran tu. Dia berkata iyalah. Oh, Kalau qala maknanya dia telah berkata lah dalam Al-Quran. Berkata. Ini nak menunjukkan proses, ya. Okey, so daripada 3 huruf akal tu, kalaulah kita kata tadi dia fi'il mudhari', ya, maknanya dia mengambil acuan fi'il mudhari', ya, iaitu yang ini tadi apa, yaf'ulu, ya. Dia bukannya yaf'alu, bukannya yaf'ilu, dan dia adalah yaf'u. Kalau yaf'alu dia tak jadi, ya. Sebab apa, wazan 1 ni ada 3 acuan. So kita kena tahu acuan yang mana satulah, sebab apa, qaf tu baris depan, ya. So maknanya dia mengambil acuan ain yang baris hadapan, ya. Okey. Teruskan. So mana dia mengambil acuan yaf ulu, ya. So saya boleh copy saja di sini, ya. Yaf ulu ni. Okey. Bracketkan dia. Ini acuan dia, ya. So apakah fungsi acuan ni? Ialah kata dasar tadi qaf, qala, ya, kita masukkan ke dalam acuan ni, dia akan membentuk kata terbitan. Hasil dia ialah kata terbitan daripada huruf qaf waw lam ni, ya. Kita akan gunakan qala ni untuk masuk ke sini, ya. So fa ni kita gantikan dengan qaf, ain ni ganti dengan alif, lam ganti dengan lam, samalah. Bila menggantikan fa dengan qaf, qaf akan mengambil baris sukun, ain ganti dengan alif, alif akan mengambil baris dhammah, lam bila ganti dengan lam, tetap lam mengambil baris dhammah, ya. So kita boleh type dia ataupun kita boleh gunakan ni, saya tunjukkan kita ganti, ya. Gantikan, ini proses dia, ya. So apa, ya tetap ada lah, dalam acuan ada ya, so kita tidak ganti ya di sini. Kita selesaikan dulu dengan 3 huruf di dalam kata dasar. So fa ni kita ganti dengan qaf, so dia menjadi qaf yang sukun. Nampak, ya, tadi fa yang sukun sudah bertukar pada qaf yang sukun. Sekarang ain ni kita ganti dengan alif. So ain ni kita ganti dengan alif, alif yang dhammah, ya. So alif baris dia dhammah. Ya. Okey. Lam baris depan betul, ya. Sebab sini pun lam. So masukkan lam baris depan, jadi lam baris depan lah. So tidak perlu pertukaran lah.
Maknanya lam yang sama baris depan. Okey. So sekarang ni apa masalah dia? Masalahnya ialah alif ni ada baris dhammah. Ya, dia berbaris dhammah. Di dalam Al-Quran, alif berfungsi sebagai alif mad, ya, bukannya konsonan. Dia tidak boleh dibariskan. So kalau kata terbitan yang dibentuk daripada kata dasar menggunakan acuan tadi, dia ada baris. Apa kita buat? Barisnya kita pindahkan kepada huruf yang sebelumnya, huruf qaf. So mana huruf qaf ni akan mengambil baris dhammah alif tu, ya. Lihat. Saya buat satu step by step. Ya. So sekarang ni alif ni berbaris dhammah, what we do, kita pindahkan, buangkan baris dhammah kepada alif, hilangkan dia, dan baris dhammah tu pindahkan kepada qaf. Jadi qaf akan mengambil baris dhammah, bukannya lagi baris sukun, ya. So kita masukkan dia dengan baris dhammah. Okey. Itu step yang seterusnya. Okey, tetapi ada lagi satu masalah. Apa dia masalah dia? Ialah qaf yang berbaris dhammah, dia tidak boleh mengikuti alif mad. Dari hukum tajwid, ya. Qaf yang baris depan dia kena mengikuti waw mad. So kita kena tukarkan yang ni, ya, kepada yang tadi. Nanti, ya, kita copy dia. Copy dulu yang ni, masuk ke sini. Kenapa? Semua tadi dah buang, ya. Okey, yang ni baris dhammah. Jadi, so kita ambil yang ni, copy ke sini, ya. So qaf baris hadapan dia perlu mengikuti waw mad, bukannya alif mad, ya. So kita tukarkan kepada waw. Mana waw? Ni. Itu barulah kalimah kata terbitan yang betul. Yang ini tidak ada, tak exist. Yang ni belum lagi exist. Yang betul, ini barulah betul. Jadi fi'il mudhari' kepada qala ialah kata terbitan, default dia ialah yaqulu. Itu dia, ya, yaqulu. So ini baru selesai, tidak ada masalah dengan huruf mad dan huruf illah, ya. Okey, tetapi di dalam Al-Quran tu ya ni adalah untuk dia, ya. Tetapi dalam Al-Quran tadi aqul bukannya ya. So kita tukarkan ya ni kepada hamzah qata. Ya. Tukarkan dia kepada hamzah qata, ya. Ya bermakna dia, tapi dalam ayat tu bukannya dia tapi aku. Pelakunya adalah aku. So letakkan hamzah qata, ya, dan barisnya baris atas adalah ya baris atas, tukar kepada hamzah qata baris atas, ya, yang tadi dia. Ya kita tukar kepada hamzah qata, kerana hamzah qata lah yang memberi makna aku, ya, sebab kalimah dia aqul bukannya yaqul. Okey. So jadi kalimahnya apa? Aqulu ini masih lagi dalam bentuk fi'il mudhari' yang marfu', ya, lam baris depan tu marfu'. Sedangkan tadi kita lihat, ya, dia apa dia? Dia fi'il mudhari' yang majzum. Bukannya fi'il mudhari' yang marfu', dia majzum. So, apa kita buat untuk memajzumkan? Lam ni hendaklah disukunkan. Okey. Okey. So, saya ambil yang sama, kopikan dulu, lepas tu kita sukunkan. Ya. Lam tu kita bukannya dhammah, kita sukunkan dia. Letakkan baris sukun. So, menjadi kalimah, ya, aqul dengan ada waw ni, waw mad ni panjang, ya, memanjangkan baris qaf. Dalam konteks ni boleh, sebab lam tu ada lam yang
berbaris, tetapi bila disukunkan, ya, kalimah Arab tidak ada huruf mat sebelum huruf yang sukun, so kena gugurkan waw mat ni, ya. Okey, so saya ambil ini, saya tunjukkan step by step, ya, supaya nanti faham. Saya tak nak tunjuk shortcut, boleh shortcut sebenarnya kejap je, ya, tapi tunjuk step by step. So waw sini tak perlu lagi. So kita buangkan waw tu, ya. Baru jadilah kalimah akul. Tu yang membuktikan dia adalah fi'il mudhari' yang majzum, ya, fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' yang majzum. Itu, ya, daripada tanda-tanda itu sebenarnya kita sudah mengenal dia, ya. Aku ini adalah aku fa'il kepada fi'il mudhari', kemudian lam tu disukunkan. Macam mana kita tahu lam sukun? Apabila tanda sukunnya dalam konteks ni tidak ditandakan sebab dia bertemu dengan lam yang berbaris menyebabkan hukum idgham mislain mutamasilain tadi, jadi sukunnya tidak ditulis. Ya. Sebab apa sukun tidak ditulis? Sebab lam ni sudah dihazafkan dalam bacaan, ya. Apabila kita membaca, kita tidak sebut lam ini, ya, kita sebut lam yang mana? Lam ini. Terus saja. Aqullah sini, ya. Aqul kita bypass ni. Itu sebab dia di dalam penulisan Rasam Osmani dia tidak ditandakan sukunnya. Kenapa? Itu memberitahu kita jangan disebut lam ini, sebab lam ni sudah dimasukkan dalam lam yang kedua. So dalam pembacaan, ya, kita terus qaf ni kepada lam ini dengan ditasydidkan lam tu. Itulah macam mana kita menyebut lam ni di dalam idgham mutamasilain, ya. Kita lihat di dalam Al-Quran apabila satu huruf tidak ditandakan sukunnya, bermakna dia dihazafkan, ya, digugurkan dalam sebutan. Dalam penulis, adakah itu dia menyebabkan dia jadi majzum juga? Yalah, sebab kenapa dia dia disukunkan, sebab bila dia di majzum sukun tadi, dia dah jadi majzum lah. Ya, bila nak memajzumkan dia kena sukunkan. Kan tadi kita dah tunjukkan, ya, asal dia ialah dia lam baris depan, aqulu. Ini marfu'. Marfu'. Jadi untuk memajzumkan dia, nak jazamkan dia, ya, lam ni kena sakinahkanlah, sukunkanlah. Kalau dia tak sukun, dia tak boleh jadi majzum. So bila dia sukun, ya, waw ni kena gugur, dia jadilah aqul. So maknanya lam ni adalah lam sukun. Tetapi di dalam ayat sukunnya tidak boleh ditandakan sebab dia kena mana lam sukun, dia tidak boleh ditandakan kerana dalam bacaan dia digugurkan dalam bacaan, ya. Dia sudah dimasukkan dalam lain, jadi aqul dia di dalam ni dah. Terdapat dua kalimah tu, sebab itulah ditasydidkan kepada lam tu, ditasydidkan menunjukkan ada dua huruf lam di dalam lam yang ini. Satu lam yang mati baris atas, satu lam yang sukun tadi dalam ni. So bermakna yang lam ini tidak dibacakan, tidak disebutkan. Itu sebabnya dia tidak ditandakan sukun tu. Itulah panduan kita apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Ya, muskil kan. Ya, Yaqul, dia laki. Okey. Bila berbual kepada Abzal Kotak, aku. Alright, ya. Yang ni. Ya. Kalau Abzal Kotak, aku ni juga laki ya keadaan. Ya, aku boleh lelaki dan perempuan sama saja. Tapi ya sini dia lelaki, tapi kalau perempuan dia akan kalau jamak dia akan waw nun depan tu je lah, ya.
Ya, kalau jamak dia je tambah waw nun lah, yaquluna ya. Tu kalau yang ni yaqulu lelaki tadi, kalau jamak tambah waw dengan nun lah, yaquluna. Itu jadi daripada dia menjadi mereka lah. Mereka. Bila jamak kita tambah waw nun, tapi dalam ayat ni dia tak ada, dia bukan jamak ya. Dia seorang saja, iaitu Allah tu berkata, aku berkata. Jadi tak bolehlah jamak. Oh, ya. Okey. Tu apa, kalau tuan-tuan boleh ambil gambar ni sekali lagi ya, cuba ingatkan step by step. Dia saya buat step by step ya. Sebenarnya kalau kita dah cakap besok, sebenarnya daripada sini ya, sebenarnya kita dah boleh jump straight ke sini. Di sini kita boleh dah ubah suai dia. Ya, kita ubah suai berapa? 1, 2, 3 ni kita boleh ubah suai dalam ni terus jadi akul. Ya, tapi kita nak tunjukkan satu tu ya, supaya mana daripada tuan-tuan puan yang baru dari konsep membentuk kalimah ni akan melihat ya, satu apa yang kita lakukan dalam proses pembentukan kalimah tu untuk membuktikan dia adalah kalimah apa? Kalimah fi'il mudhari' yang majzum tadi. Itulah ya. So kita boleh lihat daripada pembentukan kalimah, dan kita juga boleh lihat daripada ayat, dalam ayat itu sendiri bagaimanakah kalimah tu dituliskan di dalam yang mengikut resam Osmani. So tuan-tuan kena familiar dengan apa ya, resam Osmani yang terbaru. Jangan gunakan Quran-Quran yang menggunakan resam imla yang lama tu ya, dia akan mengelirukan sikit ya. Sebab itulah penulisan Al-Quran sekarang ni mengikut yang terbaru ya. Doktor, kalau Yaqul tu kita nak mufrad feminin macam mana? Tambah apa ya? Tambah ta. Dia ta. Ta lah ya. Ta untuk apa? Untuk perempuan ya. Dia akan jadi apa? Perempuan ni dia pelik sikit ya. Dia punya mudhari' dia. Ya, dia akan jadi apa? Untuk mufrad ya. Dia taqulina, itu dia punya apa. So pembentukan untuk mufrad muannats dia lain sikit ya. Tapi biasa ni dalam Al-Quran jarang kita jumpa kalimah yang untuk muannats, kerana dalam Al-Quran biasanya ya tu sama ada dia merujuk kepada seorang lelaki, ataupun kalau dalam jamak tu dia merujuk kepada sama ada semua lelaki ataupun lelaki dan perempuan. Campuran, dia masih menggunakan ya lelaki. Contohnya yaquluna, walaupun ya tu untuk lelaki, tapi kalau kumpulan tu lelaki dan perempuan, dia masih gunakan yang muzakkar juga. Ya. Sebab tu jarang-jarang kita jumpa yang dalam bentuk muannats ya di dalam Quran ya. Okey, dah 8 lebih, saya kena berhenti sini untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan insya-Allah lagi besok untuk kalimah-kalimah yang seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih.